Oke, kita pergi yang ketiga. Yang ketiga, mereka mengamalkan sistem pentadbiran yang berhierarki. Kita tengok kepada pentadbiran berhierarki di Sarawak. Tengok ya, Raja mengetuai pentadbiran dan dibantu oleh Majlis Tertinggi dan juga Majlis Negeri. Tengok saja dalam carta organisasi. Raja dibantu oleh Majlis Tertinggi, Majlis Negeri, dan Residen mengetuai pentadbiran bahagian seperti Kuching, Simanggang, Marudi, Sibu, dan Lawas. Bahagian dibagi kepada daerah yang diketuai oleh pegawai daerah. Pentadbiran di peringkat kampung diketuai oleh penghulu. Okey, ini adalah carta organisasi pentadbiran di negeri Sarawak. Paling atas raja, di bawah residensi ataupun residen, bahagian, daerah dan juga kampung. Dan setiap daripada hierarki ini mereka ada ketua mereka. Contohnya di peringkat kampung dia ada ketua kampung, daerah dia ada ketua daerah. Kita tengok kepada pentadbiran berhierarki di Sabah pula. Okey, diketuai oleh gubernur yang bertanggungjawab kepada lembaga pengarah syarikat di London. Kalau tadi di Sarawak diketuai oleh raja, kalau di Sabah gubernur. Manakala Majlis Penasihat pula ditubuhkan pada tahun 1883 untuk menasihati gubernur dalam hal ehwal pentadbiran. Maksudnya di sini Sabah dia masih lagi perlu mendapat nasihat daripada Majlis Penasihat yang berpusat di London. Okey, sama juga gubernur akan dibantu oleh setiausaha kerajaan. Lepas tu dia akan dibantu oleh ketua jabatan dan residen. Residen akan dibantu oleh pegawai daerah, akan dibantu oleh ketua anak negeri dan akan dibantu oleh ketua kampung. Kita pergi yang keempat, pentadbiran berasaskan kaum. Okey, apa maksud dia? Kita tengok di Sarawak. Dinasti Brooke mengamalkan sistem pecah dan perintah. Okey, apa maksud pecah dan perintah? Maksudnya dia mengikut kaum. Tengok ya, 3 kategori masyarakat dikelompokkan, iaitu Melayu, Iban dan juga Cina. Orang Melayu dalam pentadbiran, orang Cina dalam ekonomi dan orang Iban dalam keselamatan dan ketenteraan. Itu maksudnya pecah dan perintah. Dia membahagikan setiap kaum itu kepada kelompok-kelompok dan mereka perlu menjalankan kegiatan pentadbiran ataupun ekonomi mereka berbeza untuk setiap kaum. Charles Brooke mewujudkan jawatan tertinggi masyarakat Iban iaitu Temenggung. Bagi orang Cina diwujudkan jawatan Kapitan dan Kangcu. Kita tengok di Sabah pula. Pentadbir dikenali sebagai penolong pegawai daerah. Memberikan kesan kepada pentadbiran kerajaan peringkat tempatan. Ketua-ketua etnik berperanan dan dipilih berdasarkan personaliti dan kepakaran. Dan pentadbiran berasaskan peribumi di Sabah. Maksudnya antara Sabah dan juga Sarawak, pentadbiran berasaskan kaum ini di Sabah lebih longgar berbanding dengan Sarawak. Okay, Sarawak dia perlu membahagikan kaum itu mengikut ekonomi itu mengikut kaum. Dan last sekali adalah melalui perundangan. Okey, perundangan di sini dia merujuk kepada undang-undang. Okey, bagaimana perundangan dijalankan di Sarawak? Undang-undang 8 perkara diperkenalkan pada tahun 1842. Mahkamah diwujudkan dengan diadili oleh raja dan dibantu oleh ketua magistrate. Mahkamah residen diwujudkan di setiap bahagian dan residen bertindak sebagai magistrate. Mahkamah adat diwujudkan bagi mengadili kesalahan masyarakat tempatan dan pada tahun 1911 Mahkamah Cina diwujudkan di Kuching bagi menangani dan mengurus hal ehwal dan kes-kes yang melibatkan masyarakat Cina. Jadi perundangan di Sarawak ini dia ada undang-undang, dia ada 2 undang-undang. Satu undang-undang untuk mengadili
rakyat ataupun raja ataupun orang-orang penting. Manakala satu lagi adalah undang-undang adat yang digunakan untuk mengadili kesalahan penduduk tempatan. Okey, di Sarawak pula, berbeza dengan di Sabah, mereka menggunakan undang-undang barat dan juga undang-undang tempatan. Diwujudkan Mahkamah Magistrat dan Mahkamah Anak Negeri. Mahkamah Magistrat menggunakan undang-undang barat, manakala Mahkamah Magistrat diadili oleh pegawai daerah, manakala Mahkamah Anak Negeri diadili oleh Ketua Anak Negeri. Maksudnya di Sabah, dia ada dua undang-undang, undang-undang barat dan juga undang-undang tempatan. Okey, di mana Mahkamah Magistrat menggunakan undang-undang barat, manakala undang-undang tempatan itu biasanya digunakan oleh Ketua Anak Negeri, Mahkamah Ketua Anak Negeri untuk mengadili hal-hal berkaitan dengan penduduk tempatan yang berkaitan dengan adat istiadat mereka. Okey, jadi untuk hari ini kita sudah habis untuk semua bab berkaitan dengan bab 5. Jadi, apa-apa persoalan kita boleh bincang balik dalam grup dan kamu akan menjawab soalan yang akan cikgu berikan nanti. Okey, terima kasih.